Assalamualaikum Cik Amira Kristina. Jadi seperti yang mana saya tahu, latar belakang Cik Amira adalah berasal daripada Kota Baru Kelantan. Jadi di sini saya nak mengucapkan terima kasih kerana bersetuju untuk menjadi informan saya untuk temu bual berkenaan dengan konflik hubungan interpersonal yang pernah dialami oleh Cik Mira ya. Di sini saya ingin meminta izinlah kepada Cik Amira untuk saya menanyakan beberapa soalan walaupun ia agak sensitif bagi Cik Amira sendiri. Tetapi ini adalah untuk tujuan tugasan saya dalam kos komunikasi interpersonal. Jadi kita teruskan pada soalan yang pertama, iaitu apakah faktor-faktor pemutusan hubungan persahabatan yang pernah dialami oleh Cik Amira sendiri? Okey, terima kasih Cik Linda atas soalan yang diajukan. Berkaitan dengan soalan pertama sebentar tadi, isu ataupun faktor kepada punca berlakunya pemutusan persahabatan antara saya dengan kawan saya ialah perselisihan faham, di mana sewaktu saya diploma, saya mempunyai kawan yang boleh dikatakan rapat daripada awal semester, dan kami juga merupakan pelajar TESDA, dan kawan saya itu juga merupakan roommate saya sendiri. Dan sewaktu kami memasuki semester 5, saya dan kawan saya itu perlu mengambil subjek teater, di mana sewaktu itu saya dan beliau berada dalam grup yang berbeza. So sewaktu macam saya dan sahabat saya dalam proses kami melalui kami macam tengah preparation untuk teater, kita orang selalu macam ada like rehearsal or kena macam stay at college until malam. Kadang-kadang tu sampai pukul 10. And masa tu semua yang dalam group teater, walaupun daripada different classes, we have to like macam kita orang macam akan cuba seboleh mungkin macam tolong kawan-kawan yang lain yang mana tak makan ataupun yang macam busy apa semua, kita orang akan just macam pass order tau, untuk macam memudahkan lah macam kerja-kerja buat prop kita orang ataupun anything lah yang apa melibatkan teater. Sebab preparation kan macam lama tau, so macam banyak kerja nak buat. Then macam my friend ni among group I lah, macam dia ada macam ambil order for those yang macam nak order makan dinner, supaya macam diorang tak payah just nak turun semata-mata nak beli makanan. So boleh jimat masa. And by that time macam kawan saya yang saya cakap macam rapat dan satu rumah dengan saya ni, she said like macam group korang kan yang macam ada ada ambil order untuk nasi lemak. Lepas tu I cakap lah, ya macam kalau nak order bagi tahu je lah aku kan, nanti aku orderkan. And then masa tu kebetulan hari yang saya orderkan makanan untuk dia, saya ada like meeting, since saya ada pegang jawatan juga dalam teater tu. So saya punya lecturer yang under kita orang punya production panggil all those yang ada jawatan untuk brief meeting lah, macam pasal preparation semua ni kan. So masa tu saya rasa like after Isyak kot, kita orang macam dah sambung buat prop apa semua, saya pergi sambung macam meeting, and my friend datang. Dia cakap, dia WhatsApp lah, dia cakap, can I have like my nasi lemak, sebab dia dah nak balik untuk macam ambil barang, dia nak datang buat prop balik, untuk production dia. Then I macam, nantilah kejap lagi I will give you lah sebab tengah ada meeting dengan doktor.
And the thing is my macam lecturer memang garang. So macam tak ada masa macam takutlah nak interrupt dia masa dia tengah cakap kan. Lepas tu kawan I macam pressure, tak boleh ke macam kirim kat siapa-siapa ke apa kan. Lepas tu at that time I macam sabarlah kejap apa semua kan. Lepas tu dia pun macam keep on pressuring me cakap, tapi macam tengah lapar ni and dia memang rushing nak balik apa semua kan. Lepas tu I cakap kat dia, kejap je lagi apa nak habis kan. Lepas tu macam the thing keep on going macam tu lah, tengah pressure apa semua. Until dia macam just balik without macam telling me. And masa I habis the meeting, macam terus I macam pergi dekat dia lah. Dekat rumah sewa kita orang macam dekat je tau. Dia macam just in front of the UPTM. So you just have to cross the road nak pergi balik. Dekat je lah. Masa I pun balik tu, dia macam tarik muka. Dia macam just tengah iron tudung without macam talking to me. Lepas tu I was like, dah makan ke? Dia cakap, belum, kan nasi lemak tak sampai lagi kan. Lepas tu I macam cakap, ni dah bawakan dah. Dia cakap, tak apalah. Dia cakap, dia macam letak je lah nasi lemak dia kat situ, dia cakap macam tu. Dia cakap dia macam dah tak lapar lagi pun rushing nak balik. Sebab dia pun macam ada pegang jawatan. And then, when I like cakap kat dia sorry apa semua, dia macam tak respon. Lepas tu I just, tak apalah. Okay. Lepas tu, ingatkan macam sampai situ lah kan. Macam kita orang macam just having a beef yang macam sementara je. But then sampai like 2-3 days after that pun dia macam tak tegur. Lepas tu kita orang duduk dalam master bedroom tu like 5 orang. 5 orang dalam master bedroom. Semua macam pelik. Sebab I dengan dia kan macam rapat gila kan. Lepas tu, I pun macam tak apalah. Maybe dia macam perlukan masa ke apa. Until malam tu, I macam bagikan krepek, you know, krepek. Lepas tu macam I just suruh dorang pas-paskan krepek tu without mentioning her name. Lepas tu dia macam terasa yang I macam tak tegur dia. And then I pun macam maybe sebab macam dia pun macam tak ada cakap nak ke apa kan. Lepas tu misunderstanding tu macam keep on going lagi sebabkan krepek tu pula daripada nasi lemak ke krepek. Lepas tu we follow each other on Twitter. Lepas tu I tend to macam write tweet pasal anything lah yang happen to me every day. And I ada tweet something tau. So dia macam ingat tweet yang I cakap tu pasal dia, which is tak ada kena-mengena langsung pun benda tu. Macam just random cerita yang I tengok drama or anything. So macam benda tu jadi makin worse. Sampai kita orang macam tak bercakap since that day lah. Macam even until now pun I rasa kita orang still macam bercakap je sekadar siapa-siapa je. Tak adalah rapat macam dulu ke apa. So I think I think macam konflik yang kita orang macam yang happen between me dengan kawan I ni because misunderstanding je sebenarnya. So that's it. Okey, faham. Jadi faktor yang kita dapat dekat sini adalah salah faham dan di antara persahabatan Cik Amira dan juga kawan tersebut adalah juga lebih kepada mementingkan perasaan sendiri dan menimbulkan sehingga salah faham walaupun atas perkara yang kecil. Betul. Okey, jadi kita terus kepada soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah konflik yang berlaku sehingga membawa kepada pemutusan hubungan tersebut? Untuk soalan kedua, saya rasa punca ke apa tadi soalan dia? Bagaimana konflik yang berlaku sehingga membawa pemutusan hubungan tersebut. Tapi untuk soalan yang kedua tadi, yang saya bertanya tadi, saya rasa Cik Amira dah pun bercerita secara detail pada soalan yang pertama tadi. Dan saya dapat kesan bahawa yang Cik Amira bercerita tentang faktor pemutusan hubungan tu, Cik Amira juga telah terselitkan bagaimana konflik tu berlaku sehingga Cik Amira dan sahabat Cik Amira tu mengalami pemutusan hubungan di situ. Sehingga konflik tu berlaku sehingga walaupun Cik Amira
tweet di social media, di Twitter, dan itu juga menyebabkan dia terasa walaupun itu adalah bukan ditujukan kepadanya, malah dia lebih mementingkan perasaannya yang mudah terasa, yang begitu sensitif kepada segelintir perkara. Jadi kita teruskan pada soalan yang ketiga, iaitu bagaimana kaedah pengendalian konflik, iaitu macam kaedah macam mana Cik Amira solvekan konflik ni oleh Cik Amira dan juga kawan tu, tetapi konflik tu tak berjaya pun. Macam mana? Boleh ceritakan tak sedikit? Boleh. Okay, macam yang saya bagi tahu, kita orang kan satu bilik. Walaupun berlima, saya memang rapat dengan dia dan saya jenis yang kalau ada misunderstanding, saya macam tak cuba approach orang tu. Saya akan just like act macam benda tu tak ada apa. Macam cuba nak neutralizekan balik kita orang punya friendship. So saya akan just randomly tegur dia esoknya tu macam, kau nak pergi kelas tu, nak pergi sekali tak? Ataupun macam, kau dah makan tak? Ada nak kirim apa-apa, aku boleh belikan. Tapi walaupun saya keep on macam cuba nak macam pulihkan balik hubungan kita orang dan saya selalu macam cakap dekat dia macam kalau macam saya ada juga mention kalau ada yang kau macam terasa ke apa boleh je bagi tahu aku okey je kan. Tapi dia macam cuba macam berdalih macam tak ada apalah, tak ada apa je aku okey je. So saya pun macam assume benda tu macam okey lah dan selalunya bila saya macam cubalah macam tegur-tegur dia, dia akan respon positively balik. And lepas pada dia orang tu respon positively baru saya akan macam yang pasal hari tu kau terasa dengan aku minta maaf tau. Tapi sebabkan dia pun macam keep on macam keep on like mengelak daripada saya. So saya pun macam tak boleh nak resolve isu tu. Saya cuba tapi tak boleh. So saya rasa macam bagi pihak saya sendiri saya memang dah macam cuba banyak cara jugalah tapi tak berjaya. Okey, faham. Jadi kita teruskan pada soalan yang terakhir, iaitu saya ingin bertanyakan sedikit, apakah pandangan Cik Amira sendiri berkenaan dengan bagaimana konflik yang dialami oleh Cik Amira tu sememangnya boleh dijayakan sekiranya seperti kata lain Cik Amira diberi peluang kedua, bagaimana Cik Amira nak solvekan balik problem ni sekiranya ada peluang kedua? Sekiranya ada peluang kedua, mungkinlah kalau saya boleh undur balik masa dia chat saya tanya pasal makanan dia tu, saya akan just macam bagi tahu je lecturer saya nak keluar pergi toilet or macam nak jumpa kawan kejap ke minta diri kan. Tapi maybe silap saya kat situ sebab saya pun macam tak ada effort sebab saya memang takut dekat saya punya lecturer. And lecturer tu pun memang well known as macam lecturer yang antara yang paling garang lah. So satu lagi mungkin masa first saya balik yang saya tegur dia after the meeting tu, maybe saya boleh resolvekan isu tu by macam ajak dia terus cakap like macam yang pasal tadi tu saya patutnya explain terus tau. Explain terus and tak ada tunggu 2-3 hari. Satu lagi saya rasa sebab kawan saya tu pun jenis yang macam mudah like misunderstanding dia jenis yang overthinking tau. So saya rasa yang pasal Twitter tu pun sepatutnya saya macam tak perlu kot tweet benda-benda yang boleh mengundang masalah lagi walaupun benda tu tak berkaitan dengan dia tapi saya patut consider lah macam kan walaupun saya tweet macam ni bukan tuju kat dia sebab situasi saya masa tu kan memang dah teruk. Macam dah ada macam perselisihan faham. Mungkin saya patut hold. So kalau saya boleh macam undur balik masa tu kot langkah-langkah ataupun um, macam cara yang saya akan buat untuk mengelakkan isu ni daripada berlaku lebih teruk.
Okey, jadinya di sini Cik Amira akan lebih memahamilah sikap kawan tersebut supaya dia tidak terasa terlampau lama dan benda ni akan, konflik ni akan dijayakan lah. Okey, jadi saya telah dapat sebersedikit intipati tentang konflik yang dialami oleh Cik Amira dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya rasa itu sahaja temu bual kita pada kali ini. Dan sebelum saya mengakhiri temu bual kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Amira kerana sudi untuk menjadi informan saya untuk kursus komunikasi interpersonal ini. Dan saya berharapkan supaya agar Cik Amira selepas ini dapat mengendalikan konflik dengan lebih berkesan di antara komunikasi interpersonal yang dialami, kerana komunikasi adalah penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Amira ya. Terima kasih. Sama. Okey, Assalamualaikum Mas Nia. So seperti mana yang kita tahu, Mas Nia berasal dari Sabah. Jadi izinkan saya untuk menemu bual Mas Nia berkenaan dengan sedikit perkara yang sensitif, iaitu berkenaan dengan konflik. Jadi saya ingin mengetahui sebersedikit tentang pemutusan hubungan. Ya, seperti mana yang saya tahu, Mas Nia pernah mengalami pengalaman bahawa pernah mengalami masalah dalam konflik dalam putus persahabatan. Jadi pada hari ini saya ingin menemu bual beberapa soalan berkaitan dengan konflik. Jadi izinkan saya untuk bertanya soalan pertama, iaitu apakah faktor-faktor pemutusan hubungan persahabatan yang dialami oleh Cik Mas Nia? Okey, baik. Saya akan jelaskanlah Cik Linda berkenaan dengan hal tersebut. Konflik yang saya hadapi pada ketika itu iaitu saya putus kawan dengan orang tersebut. Okay, let's say lah orang ni kita panggil dia A. Sebab kita orang berkawan baik dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Pada tahap kami sama-sama ketika sekolah menengah, A ni dia tak sealiran dengan saya. Maksudnya dia ambil kelas lain, dia ambil MPV kalau tak silap, dia keusahawanan dan saya kelas sastra. So mula-mula beberapa bulan sebelum kita masuk tingkatan 4 tu, kita macam masih lagi rapat. Tapi bila start berbeza kelas, kita kurang komunikasi dan dia membawa kepada kerenggangan hubungan lah antara saya dan dia. Kemudian dia pun jumpa kawan lain dan saya pula jumpa kawan yang rapat dalam satu kelas tu, dah satu geng kan, dia pun geng lain, saya geng lain. Lepas tu muncul pula konflik yang dia persoalkan kenapa kita, yang saya dan dia mulai jauh. Tapi benda tu jadi sebab dia pun tiada komitmen untuk berhubung dengan saya dan dia pun sibuk dengan hal dia dan saya pun sibuk dengan hal dia. So makin lama benda tu membawa kepada jurang yang besar kepada hubungan persahabatan kami berdua lah. Dan secara tak langsung sampai sekarang kita orang dah tak rapat dan tak kontak langsung, start dari Form 4 sampailah ke level university sekarang. Jadi antara faktor yang saya dapat di situ adalah mungkin juga satu, jarang komunikasi antara kami dua, tiada komitmen untuk merapatkan semula hubungan yang dah renggang tu. Lepas tu yang kedua, bila nak selesaikan konflik tu pun susah tau, sebab dia sendiri dah ada dengan kawan dia, saya pun dengan kawan saya, jadi tak ada usaha nak mengembalikan hubungan persahabatan tu. Begitulah Cik Linda. Okay, baiklah, bermakna di sini antara salah seorang daripada hubungan Cik Mas ni adalah tiada usaha untuk merapatkan semula Betul, hubungan komunikasi tersebut.
Tidak ada. Betul. Okey, jadi kita teruskan pada soalan yang kedua iaitu bagaimanakah konflik yang berlaku sehingga membawa kepada pemutusan hubungan antara Cik Masnia dan kawan tersebut? Konflik tu dia awal-awal dia pada tahap yang peringkat awal dia macam nampak ringan, dia macam nampak biasa tau. Tapi dia start dengan kita dah kelas ni, saya kelas ni. So macam bertembung secara tak langsung kita cuma macam tegur macam tu je lah, macam berbual-bual biasa dalam 2 minit, 3 minit. Mungkin masa rehat, masa kelas rest kan. Lepas tu hari-hari berikut, minggu by minggu dan kemudian bulan ke bulan, kita dapat rasa yang dia membawa kepada bila jumpa macam berhadapan dia akan awkward. Lepas tu pada lama-lama konflik tu jadi besar. Macam kita tiada sense untuk sama-sama, macam bukan macam dulu lah, dia macam bukan hubungan rapat yang seperti dulu. Gitu. Jadi saya dengan dia mungkin itulah juga faktor macam dua-dua cepat terjejas dengan benda yang sebabkan dia persoalkan dan saya pun persoalkan juga keadaannya yang tidak komit untuk macam cakap dengan saya, apa masalah kita sebenarnya, kenapa tidak. Patutnya benda tu boleh kita communicate dan selesaikan dengan baik. Tapi kita tidak ambil pendekatan itu walaupun kita berkawan dan macam patutnya lebih matang lah dalam menjelaskan konflik dan mengambil langkah-langkah yang betul untuk eratkan semula hubungan persahabatan. Faham. Jadi yang berlaku di sini adalah antara Cik Masnia dan kawan tersebut hanyalah bermonolog sendiri. Kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Tetapi tidak berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyelesaikan konflik ini. Betul? Betul betul dia cuma macam masing-masing masing-masing pedamkan masalah tu dan tidak berani untuk mengambil langkah secara bersemuka untuk jelaskan kenapa benda tu boleh jadi, kenapa hubungan tu boleh sampai terputus. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah kaedah pengendalian konflik yang dilakukan oleh Cik Masnia dan juga kawan tersebut sehingga konflik itu terjadi tetapi tidak berjaya? Macam mana nak cakap, kita dah cuba untuk bertemu macam kontak melalui WhatsApp yang macam first step untuk selesaikan masalah tu lah, macam walaupun at least kita tak serapat dulu, at least kita boleh berkawan, tapi dalam WhatsApp pun kita macam dua-dua moody untuk selesaikan benda tu dengan baik dan saya pun mungkin ikut emosi dan dia pun ikut emosi. So macam keadaan jadi lebih macam apa yang nak cakap, lagi panas lah antara kami dua. So macam lagi susah untuk berbincang dengan cara yang lebih baik. Sebabkan dua-dua ikut emosi, so macam penyelesaian konflik tu tidak berjaya, dia tidak efektif. Sepatutnya benda tu harus ditangani dengan cara yang matang ataupun dua-dua harus ada toleransi atau tolak ansur lah untuk berkomunikasi secara betul. Okey, baiklah. Seterusnya soalan yang terakhir kita pergi. Bolehkah Cik Masnia berikan pandangan Cik Masnia sendiri bagaimana konflik yang dialami oleh Cik Masnia itu boleh dijayakan? Sekiranya Cik Masnia diberi peluang sekali lagi, bagaimanakah pendapat Cik Masnia tersebut? Dari sudut pandangan saya rasa konflik sebegini sebenarnya harus salah seorang kena berfikiran lebih positif lah. Seharusnya macam ambil langkah bersabar dan cuba untuk memahami keadaan kawan kita tu, pihak A, supaya kita dapat communicate dengan cara yang lebih tenang masa untuk menyelesaikan konflik tu. Contohnya ambil masa berdua, macam set masa untuk berjumpa face to face
Lepas tu kita suarakan isu yang jadi atau isu yang timbul antara kita dan dia. Seperti contoh, sekiranya saya diberi peluang untuk berhubungan, memperbaiki hubungan saya dengan dia, mungkin saya akan coba untuk berusaha lah lebih keras untuk bawa dia sama-sama. So kita bincang head to head, macam komunikasi yang dalam keadaan yang lagi tenang untuk kami dua suarakan isu-isu yang timbul tuh, supaya dia suarakan apa masalah dari pihak dia, dan saya pun akan suarakan pula apa yang saya rasa mengenai dia lah, supaya kita sama-sama pikir cara untuk macam mana sebenarnya, walaupun dia kena komit dengan dia punya kelas, dia ada geng dia, saya pun ada geng dia, saya pun ada geng saya, kita jumpa sama-sama dan meluangkan masa untuk hubungan kami lah supaya lebih rapat dan masih terjaga hubungan persahabatan tu. Okey, bermakna di sini Cik Masnya akan berusaha untuk mengadakan satu masa untuk meluahkan perasaan antara satu sama lain, berbincang dengan lebih serius, dengan dalam komunikasi yang lebih berkesan antara satu sama lain untuk menyatakan pandangan macam mana pandangan Cik Masnya berkenaan konflik ini dan bagaimana pandangan kawan tersebut berkenaan konflik yang berlaku. Betul. Okey, Dia baiklah. sepatutnya ditangani dengan begitulah. Okey, saya rasa itu sahaja temu bual saya yang saya tujukan kepada Cik Masnya, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menjawab segala persoalan yang telah diajukan oleh saya, dan saya berharap selepas ini tiada lagi konflik yang berlaku di antara Cik Masnya dan kawan-kawan lain, dan gunakanlah komunikasi yang berkesan apabila sama ada dalam persahabatan ataupun dalam pekerjaan dan sebagainya, kerana komunikasi itu adalah sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Betul, Cik Linda. Okey, terima kasih banyak. Good luck juga. Good luck untuk assignment awak. Okey, terima kasih. Kali itu kita akhiri kita punya meeting kita punya temu bual ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Syahri. Seperti yang kita tahu, Cik Syahri berasal daripada Kelantan dan juga sudah bekerja, betul? Betul. Okey, sebelum kita teruskan temu bual kita hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Cik Syahri kerana sudi menjadi informan saya untuk kerja khusus KOH 3433, Kemahiran Komunikasi Interpersonal. Ya. Boleh saya teruskan untuk soalan yang pertama? Boleh. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Cik Syahri, sebelum ni Cik Syahri mempunyai pengalaman seperti pemutusan hubungan persahabatan. Jadi, boleh Cik Syahri kongsikan apakah faktor pemutusan hubungan persahabatan tersebut? Antara faktor dia tu adalah dulu saya punya kawan, dia banyak khianat saya lah. Lebih kurang macam tu. Dia banyak macam berbohong dengan saya kan. Menipu itu ini apa semua pasal fakta ke apa. Selain itu dia juga banyak macam bercakap buruk dekat belakang kan. Dia yang tahu dia macam depan baik. Belakang tu dia macam cakap macam-macam itu ini. Depan tu kalau macam orang cakap pijak semut pun tak mati tu. Lebih kurang macam tu. Dekat belakang semua itu ini. Selain daripada tu adalah energi negatif orang boleh cakap. Seperti yang maklum kan, boleh cakap dia macam, saya pernah berkawan kan, dia macam bila kita terlalu rapat tu, dia macam apa orang cakap, melampau, terlebih-lebih pula. Lebih kurang macam tu lah. Macam tak ada batasan. Pinjam itu, pinjam ini. Lepas tu yang saya lagi turn off kan, dia pinjam motor. Padahal benda tu motor saya bagi pinjam dekat dia kan.
Saya bagi dekat dia, lepas tu dia boleh bagi dekat orang lain pula. Lepas tu yang tu tak ada masalah lagi. Boleh lah cakap okey lagi. Selain daripada tu, dia macam dia bagi dekat orang lain pula, saya punya kawan. Lepas tu benda tu tak menjadi masalah lah, boleh katakan. Yang menjadi masalahnya, benda tu motor rosak tak nak bertanggungjawab. Tu yang buat saya macam, tu yang jadi faktor-faktor sebab utama tu. Okay. Okey, Itu je. jadi apakah konflik yang berlaku sehingga Encik Syahrir boleh putus persahabatan dengan beliau? Konflik tu banyak tu. Konfliknya adalah jenis tak ada common sense. Tak ada common sense dalam hidup ni. Susah jugalah kan. Jenis, dulu kan saya duduk, time saya duduk rumah sewa tu, di jenis tak ada common sense. Makan pun tak basuh pinggang. Makan tak basuh pinggang. Lepas daripada tu, dia macam suka berbuat keputusan tanpa bertanya. Macam buat masuk orang kawan-kawan dia dalam rumah sewa apa semua. Tu yang menjadi masalah tu, buat masuk kawan. Apa benda lah buat masuk kawan orang lain kan. Itu dia suka macam tak ada common sense lah. Makan bersepah, tak bertanggungjawab dalam bilik apa semua. Lepas tu air tu macam, air tu kita orang buat untuk minum. Lepas tu dia macam minum. Sampai nak habis. Kita orang tak minum lagi. Lebih kurang macam tu. Okay. Tu je. Okey, faham. So maksudnya kawan Encik Syahrir tu dia macam mempunyai aura yang negatif lah. Aura negatif yang teruk tu. Untuk Tu sebab satu faktor tu. Untuk soalan ketiga, bagaimanakah kaedah pengendalikan konflik yang dilakukan tetapi tak berjaya? So macam maksudnya adakah Encik Syahrir pernah nak baiki balik hubungan tu tetapi tak berjaya? Yang baiki tu memang saya dah baiki dah. Saya minta maaf, saya mengalah. Tapi benda tu macam bagilah nasihat apa semua. Tapi benda tu macam tak jalan. Tu yang macam buat benda tu macam tak boleh nak fit dah benda tu. Lepas tu kita orang dah saya kan. Saya dah cakap dah elok-elok apa semua kan. Lepas tu dia macam nak marah pula. Semua di ego masing-masing kan. Dah bagi nasihat apa semua tapi tak jalan. Tu yang macam benda ni dah tak boleh dah nak perbaiki apa semua. Okay. Sudah. So, jadi pada pandangan saya Cik Syahrir dah cuba untuk berkomunikasi dengan kawan Cik Syahrir tetapi dia macam tak ambil kisah lah benda yang Cik Syahrir tekan. Ya, dia macam tak jalan. Tak nak terima pendapat orang lain. Okey. Okay. Okey, saya rasa itu saja untuk temu bual kita pada kali ini. Terima kasih Cik Syahrir kerana sudi meluangkan masa menceritakan pengalaman Cik Syahrir. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Cik Adabiah. Seperti yang kita tahu, Cik Adabiah merupakan seorang student dan berasal daripada Kedah, betul? Ya, betul. Okay. Sebelum kita meneruskan temu bual kita pada hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Encik Adabiah kerana sudi menjadi informan saya pada hari ini untuk kerja khusus KOH 3433 Komunikasi Interpersonal. Jadi boleh saya teruskan untuk soalan yang pertama. Okey, boleh teruskan. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Cik Adabiah sebelum ini, Cik Adabiah pernah mempunyai pengalaman pemutusan persahabatan. So, jadi boleh tak Cik Adabiah berkongsi pengalaman Cik, apakah faktor-faktor pemutusan hubungan tersebut? Okey, yang pertama sekali, masa sekolah menengah dulu saya ada seorang kawan. Kita orang memang rapat lah.
Masa kita orang tingkatan 1 dulu, kita orang memang rapat lah. Lepas tu bila dia dah pindah sekolah, kita orang jadi putus hubungan. Sebab time tu memang kita orang lost contact. Masing-masing tak contact antara satu sama lain lah. So, maksudnya lepas je daripada sekolah menengah, Cik Arabiah dah tak bersama dengan kawan Cik lah. Ya, sebab saya ada contact dia juga tapi dia tak balas pun saya punya message, saya punya call. Dia tak reply. Oh, so bagaimanakah konflik yang berlaku sehingga Encik Arabiah boleh putus persahabatan dengan sahabat Encik? Konfliknya sebab saya rasa saya dah call message dia tak reply. Lepas tu yelah kawan rapat kan dulu mestilah kita rindu kawan kita. Tapi lepas dia pindah tu dia dah macam tak ambil, dah tak kisah pun pasal saya. Jadi saya sedih lah sikit. Lepas tu saya rasa dah macam give up dengan dia. Jadi saya pun dah tak contact dia. Okey, untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah kaedah pengendalikan konflik yang dilakukan oleh Encik tetapi tak berjaya? Maksudnya pernah tak Encik nak kontak dia balik ke, nak fix balik hubungan Encik dengan sahabat Encik tapi benda tu tak berjaya? Saya ada juga mesej dia kalau macam waktu hari raya ke, ada lah juga mesej dia. Tapi dia still tak apa orang cakap, dia still tak endahkan. So, tapi adalah dalam beberapa tahun kebelakangan, dia ada mesej saya juga minta maaf apa semua tu. Dan saya pun ada juga mesej dia untuk minta maaf. Tapi sekarang ni kita orang sekadar kawan yang tak seakrab dulu lah. Dia pun sekarang ni macam dah ada kawan baik lain lah. Okey, jadi maksudnya Encik Arabiah dengan dia macam tak adalah masalah sampai bergaduh teruk ke, cuma macam ada salah faham lah, macam masing-masing takut nak tegur macam tu. Ya betul. Maksudnya macam dua-dua kurang berkomunikasi antara satu sama lain. Betul tak? Lagipun sekarang kan masing-masing dah besar, maybe dah buat hal yang sendiri. Jadi kalau nak mesej pun mesej benda-benda yang macam ucap selamat hari raya, ucap hari lahir, itu je lah. Kalau nak seakrab dulu tu dia dah tak. Oh, okey. Okey, saya rasa setakat ni saja untuk temu bual kita. Terima kasih Cik Arabiah kerana sudi luangkan masa untuk menceritakan pengalaman Cik Arabiah. Terima kasih. Terima kasih juga jemput saya.